Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Semoga kita semua berada dalam sihat walafiat. Pertamanya saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Universiti Malaysia Terengganu kerana mengundang saya untuk kita berkongsi sedikit pengalaman saya dalam bidang penulisan ni, terutama dengan penulisan cerpen ni. Terima kasih ni saya khususkan kepada Jabatan Bahasa dan Komunikasi, Ketua Jabatannya Tuan Mahadi Abbas, Puan Mariati yang banyak berhubung dengan saya selama ni. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah. Sepatutnya kita berjumpa secara face to face, tapi disebabkan COVID ni, kita terpaksalah bersemuka dengan cara macam ni. Alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita dapat juga berhubung. Saya tahu saudara-saudari, pelajar-pelajar semua belajar secara online juga di rumah kan. Jadi saya berharap perkongsian saya ni dapat diambil manfaat lah sedikit, sekadar satu pengalaman saya lah dalam bidang penulisan ni. Okey, saya nak memperkenalkan diri saya lah. Mungkin tak ramai tahu saya pun walaupun saya penulis kan. Okey, nama saya Muhammad Khairul Rizal bin Tuan Muhammad Yusof. Saya menulis dan bekerja sebagai seorang editor. Sekarang ni saya editor bebas lah yang bekerja secara sendiri, secara freelance. Dan saya dah berpengalaman dalam bidang editorial dan penulisan ni, saya rasa dalam 20 tahun dah. Dalam 20 tahun. Okey, tentang latar belakang saya ni. Okey, saya belajar di Universiti Melaya. Saya ambil Fakulti Sastra dan Sains Sosial. Kemudian saya ambil dalam Fakulti Sastra tu ada Jabatan Pengajian Media. Saya ambil penerbitan buku dan juga penulisan kreatif lah. Saya praktikal di Creative Enterprise. Kalau tuan-tuan tahu, saudara-saudari tahu, syarikat kreatif ni yang terbitkan majalah gila-gila tu kan. Yang masa saya praktikal tu memang kreatif ni tengah naik lah dengan novel-novelnya kan. Okey, kemudian lepas saya habis sahaja graduate, saya bekerja di sebuah syarikat penerbitan teruslah di Mount Kiara, di sebuah penerbitan bernama Arus Intelek. Syarikat ni terlibat dengan penerbitan buku teks sekolah lah, masuk tender dan saya berpengalaman di situlah. Pengalaman saya memang banyak lah. Saya terlibat dengan urusan buku teks. Beberapa kali saya pernah berurusan dengan buku teks ni, pernah menang. Macam mana, apa orang cakap, proses nak buat buku teks tu macam mana, berhubung dengan Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia dan banyak lagi lah. Di situ saya menjadi editor. Maknanya saya rasa di situlah tempat saya mencipta pengalaman. Okey, kemudian selepas saya di Arus Intelek tu, saya berpindah kerja di sebuah syarikat antarabangsa lah, Pearson Malaysia. Kalau siapa tahu, dulu namanya Longman Malaysia, sebuah penerbit buku luar negara yang ada cawangan je dekat Malaysia. Penerbit ni dia mengeluarkan buku kerja sekolah lah. Saya sebagai editor buku kerja, saya sebagai editor sejarah. Lama juga di situlah saya menangani buku sejarah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Pada masa tu buku sejarah belum ada lagi untuk sekolah rendah. Jadi saya dah start menulis di situ. Masa dekat situ saya dah start menulis. Ni kemudian selepas saya bekerja di Pearson tu, saya berpindah bekerja pula di Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, ITBM, di bawah Jabatan Buku Malaysia, yang pada masa tu Jabatan Buku Malaysia ni dia menerbitkan karya-karya asli penulis Malaysia.
Jadi masa saya bekerja tu banyaklah saya berurusan dengan penulis-penulis Malaysia ni yang terkenal, yang tak terkenal, semua ada. Sastrawan negara lah semua saya terlibat dengan penerbitan buku-buku mereka lah. Tak lama saya kat situ, saya berhenti kerja, kemudian saya menjadi editor freelance. Editor freelance, editor bebas, maknanya saya ambil job daripada penerbit-penerbit atau orang perseorangan yang nak terbitkan buku, so saya bekerja daripada rumah lah. Dah lama, dekat 7-8 tahun saya dah work from home. Bukan sejak PKP ni, saya dah bekerja dari rumah ni dah agak lama lah. Kini saya jadi editor bebas lah. Saya menulis dalam bidang novel ada, cerpen pun ada, tapi saya lebih khusus kepada cerpen. Sajak pun ada 2-3 yang tersiar, tapi saya bukanlah ahli sangat dalam sajak tu. Okey, saya nak tunjukkan hasil karya saya yang terkini. Yang satu, yang 4 tu adalah siri kisah sahabat Nabi yang diterbitkan pada tahun ni, tahun 2020. Dia masih baru lagi lah. Diterbitkan oleh syarikat Blim Book Sdn Bhd. Yang di sebelah tu Drama Girl. Drama Girl ni baru sangat dikeluarkan, masih panas lagi, iaitu bulan lepas. Diterbitkan oleh PTS Publication di bawah anak syarikat dia, di bawah imprint dia. Kedua-duanya adalah karya yang berbentuk untuk macam novel untuk remaja lah, untuk remaja, sama ada kisah Nabi tu, kisah sahabat Nabi tu ataupun kisah Drama Girl ni. Okey, ini adalah hasil karya saya yang lainnya lah. Hasil karya saya, sebahagian saja hasil karya saya. Ada banyak lagi tapi saya tak letakkan semua lah. Tak letakkan semua dekat sini. Kalau tengok daripada tu, ada 2 kumpulan cerpen saya. Kumpulan cerpen ni maknanya dia ada banyak cerpen dalam satu buku tu. Bulan Jatuh di Tigris dan Euphrates, 30 hari lagi tu adalah 2 buah kumpulan cerpen saya yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia pada tahun 2014-2015 saya rasa. Dan ini adalah buku Budi. Buku Budi ni adalah pemenang untuk saya, pemenang tempat sagu hati lah. Tempat sagu hati untuk novel kanak-kanak, sayembara novel kanak-kanak dan remaja pada tahun 2019, anjuran berita harian. Okey, ini adalah hasil karya saya. Selain tu, saya juga menghasilkan karya artikel, macam 2 artikel di slide tu. Bertanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara dan meletakkan matlamat dalam akademik tu adalah artikel yang saya tulis dalam majalah Dewan Siswa. Dalam Dewan Siswa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan satu lagi tu, perbualan kami tentang falsafah selipak adalah contoh cerpen saya. Cerpen ni terbit dalam Tunas Cipta. Karya terbaru saya diterbitkan, cerpen terbaru saya diterbitkan pada bulan lepas, bulan 10, dalam berita harian yang berjudul Pak Tidak Lagi Patriotik Lagi. Pak Tidak Patriotik Lagi. Itu adalah karya terkini saya bulan lepas. Maknanya saya tak menulis dalam satu genre saja. Saya menulis dalam pelbagai bentuk penulisan lah, macam artikel dan juga cerpen. Ini pula merupakan program penulisan yang saya sertai. Maknanya yang ini saya pergi ke sekolah, berjumpa dengan pelajar-pelajar, mempromosi buku saya.
Yang ini saya terlibat dengan syarikat Blim Book Publication. Blim Book Publication yang saya terlibat, saya pergi ke sekolah-sekolah, saya merasmikan program Nilam, saya bagi ceramah penulisan dekat pelajar-pelajar, dan pada masa yang sama kami buat jualan kepada pelajar lah. Tapi program ni tak lama saya sertai. Apabila kita kena PKP, tu stop. Sekarang ni kita jual secara dalam talian saja. Okey, habis dah pengenalan diri saya tentang latar belakang dan siapa saya ni. Yang kesimpulannya, saya adalah seorang editor. Saya suka menggelarkan diri saya sebagai seorang editor, dan saya seorang penulis. Kemudian kita masuk kepada subjek atau tema. Mulanya saya bertanya kepada Puan Mariati, perlukah saya nak ceritakan tentang tentang cerpen ni, atau sekadar pengalaman saya, sebab saya rasa semua ni tentunya telah diajar oleh pihak universiti kepada pelajar. Tapi atas perbincangan, saya cuba sentuh sedikitlah perkara-perkara yang berkait dengan cerpen ni, sekadar yang saya tahu. Okey, apa itu cerpen? Apakah yang dikatakan sebagai cerpen? Tentu dah saudara-saudari semua dah belajar dalam kelas apa yang dinamakan cerpen. Cerpen tu ialah cerita pendek. Cerita pendek. Dalam bahasa Inggerisnya dia akan dipanggil short story lah. Kalau menurut Abu Bakar Hamid, cerpen ni dia kata daripada segi kuantiti kata yang digunakan adalah dalam 500 hingga 20,000 patah perkataan. Adanya satu plot, ada satu watak, dan ada satu kesan emosi. Di Malaysia ni, kalau untuk majalah dan akhbar, cerpen ni dah sekarang 2,000 hingga 2,500 patah perkataan, dan sekitar 500,000 hingga 20,000 patah perkataan sajalah. Cuba kita baca petikan dalam bahasa Inggeris dekat dalam slide tu. Kalau kita baca dalam slide tu, dia memberi makna bahawa cerpen ni satu prosa fiksyen yang boleh dibaca dengan sekali duduk saja, atau satu sesi saja. Jadi cerpen ni secara mudahnya sesuatu karya yang ringkas yang kita boleh baca sekali duduk je. Kita duduk satu sesi je, kita duduk, kita boleh tahu, kita boleh habiskan cerita je. Jadi dia macam sangat singkat. Dia meninggalkan satu kesan emosi yang satu kesan saja, satu kesan emosi. Itulah yang dikatakan cerpen. Makna dia cerpen ni suatu karya sastra yang tidak panjang, macam novel. Dia pendek saja dan boleh dibaca dengan sekali duduk saja. Apa yang perlu ada dalam sebuah cerpen? Kita andaikan cerpen tu macam tubuh badan kita lah. Macam tubuh kita. Dalam tubuh kita ni ada jantung, ada hati, ada buah pinggang, ada segalanya yang melengkapkan tubuh kita. Jadi sesebuah cerpen tu dia ada perkara-perkara yang melengkapkannya. Seperti di slide tu, itulah perkara-perkara yang melengkapkan tubuh cerpen tu. Maknanya dia salah satu kurang daripada perkara-perkara tersebut akan menjadikan sesebuah cerpen tu lemah ataupun cacat. Macamlah kalau kita kurang satu organ kita dalam
tubuh kita ini akan menjadikan kita sebagai seorang yang cacat, macam jugalah cerpen. Yang perlu ada dalam cerpen ni ada tema dan persoalan, plot, watak, latar, konflik, sudut pandangan, dialog dan perkara-perkara yang seperti saudara dan saudari nampak dekat slide tu. Kita akan mulakan dengan tema. Tema ni apa? Tema ni dalam semua tema ialah persoalan pokok dalam cerpen atau dalam karya sastra. Semua karya sastra ada tema. Tema juga adalah merupakan satu subjek cerita. Tapi dalam cerpen hanya ada satu tema. Satu tema saja. Bukan dalam cerpen, saya silap, minta maaf. Maknanya akan ada dalam karya sastra akan ada satu tema sahaja. Satu tema ni kita boleh ungkapkan dengan satu patah perkataan saja. Contohnya saya bagilah. Contohnya macam tema yang sering kita gunakan, selalu kita gunakan macam politik, ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan keagamaan. Itu adalah tema. Maknanya setiap karya sastra mesti ada satu tema. Persoalan. Kita masuk pada persoalan. Persoalan ataupun hal atau perkara-perkara kecil yang berkait dengan tema. Makna dia persoalan dan tema ni adalah satu perkara yang saling berkait. Tapi kita kena pandai membezakanlah apa itu tema atau persoalan. Kalau dalam cerpen, persoalan yang dikemukakan lebih sedikit berbanding dengan persoalan dalam novel lah, sebab cerpen itu sendiri kita terpaksa hadkan. Makna dia persoalan-persoalan yang dikemukakan tu taklah banyak seperti dalam novel. Persoalan ni dia akan mengukuhkan tema lah. Dia akan mengukuhkan tema. Saya bagi contoh macam tema kita ambil tadi, tema keagamaan. Persoalannya ada berkait dengan ibadat, dengan perkara-perkara yang berkait dengan tema keagamaan. Plot. Plot biasanya kita diajar bahawa plot tu sebagai jalan cerita. Saya rasa sebelum ni pun saya belajar bahawa plot tu jalan cerita. Tapi sebenarnya plot dan jalan cerita tu adalah dua perkara yang berbeza. Menyamakan plot dan menyamakan plot sebagai jalan cerita adalah kurang tepat. Plot dia ni berkaitan dengan causality ataupun dia ada sebab dan akibat. Plot ni adalah rentetan peristiwa yang berlaku disebabkan oleh sebab dan akibat tu. Contohnya saya ambil daripada satu buku yang saya baca, buku Faisal Tirani. Dia cakap plot ni contohnya macam saya bagi ni, raja mati, kemudian diikuti oleh permasyuri mati. Ini adalah jalan cerita. Tapi kalau raja mati bulan lepas dan permasyuri mati kerana duka dan serindu terhadap baginda pada bulan berikutnya, ini adalah plot. Sebab ada sebab dan akibat di situ. Ataupun biar saya terangkan semula macam ni. Kita tengok di pendengar yang pertama tu, raja mati diikuti permasyuri mati. Ini adalah jalan cerita. Tapi dia tak ada sebab dan akibat. Tapi di pendengar kedua tu, raja mati bulan lepas dan permasyuri mati selepas tu sebab kerana duka dan rindu, dia ada sebab dan akibat. Duka dan rindu. Duka dan rindu tu adalah sebab dan akibat. Itulah yang dikatakan sebagai plot. Yang selama ni ada sesetengah yang salah anggap bahawa plot itu adalah jalan cerita. Dalam sebuah cerpen, plot tak banyak. Plot ni satu atau dua sajalah dalam cerpen. Kemudian dalam cerpen yang biasa, yang konvensional, setiap cerpen tu perlu plotnya mesti bermula dengan permulaan, lepas tu rangsangan, klimaks dan pelarian. Dia seperti naik, kemudian turun. Permulaan, rangsangan, klimaks sekali di atas, kemudian dia akan turun ke pelarian. Itulah yang dimasukkan dengan plot.
Seterusnya kita akan masukkan dalam organ seterusnya dalam sesebuah cerpen, iaitu watak. Dalam sebuah cerpen ni, watak adalah terhad. Hanya ada satu atau dua watak saja dalam sesebuah cerpen. Tak akan ada banyak sampai 5-6 watak, sebab dia hanya akan mengganggu penceritaan saja. Nama pun cerpen kan. Selanjutnya jika ada watak protagonis, watak utama, dan kemudian ada watak antagonis. Watak antagonis ni watak yang akan menjadi lawan pada protagonis dan akan menghadirkan konflik kepada konflik dalam sesebuah cerpen tu. Watak ni boleh jadi manusia, boleh jadi binatang atau apa-apa sajalah, dalam ikut kreativiti kita lah dalam menghasilkan sesebuah cerpen. Dalam karya saya, saya sendiri pernah meletakkan watak binatang sebagai watak utama dalam sesebuah cerpen. Dalam cerpen saya tu, dalam cerpen saya yang berjudul Miau Dia Si Hitam, dalam kumpulan cerpen Bulan Jatuh di Tigris dan Euphrates ni, saya meletakkan watak utamanya adalah seekor kucing. Seekor kucing yang hidup di jalanan, gelandangan. Dia diburu oleh penguatkuasa yang mahu membunuh kucing jalanan. Jadi saya mencipta watak tu dalam cerpen saya lah. Apabila kita mencipta watak binatang dalam cerpen, watak tu mestilah mempunyai sifat-sifat manusia, berfikiran, boleh bercakap, dan sebab kita watak bagi menggerakkan sebuah jalan cerita tu kan. Watak, bila kita cipta watak, kita anggap diri kita sebagai Tuhan dalam inverted comma yang mencipta manusia. Jadi kita memberikannya sifat-sifat yang ada pada manusia supaya watak tu menjadi dia dan menarik. Perwatakan ni, apabila kita cipta watak, kita mencipta watak tu, kita perlu mencipta perwatakan. Kita sendiri sebagai manusia pun, watak kita sebagai manusia ada perwatakan. Jadi apabila kita mencipta watak dalam cerpen, cipta juga perwatakan. Perwatakan ni terbagi kepada dua. Kita boleh nampak perwatakan luaran dia, seperti dia tu seorang yang gemuk, kurus, berkacamata, berambut kerinting, kulit dia hitam, kulit dia putih. Dari segi dalaman pula, kita boleh wujudkan sebuah watak, kita nampak watak tu garang, sabar, lucu dan sebagainya. Jadi perwatakan ni perlu ada dalam sesebuah cerpen. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh Allahyarham Dr. Othman Putih. Dia kata, macam mana kita nak cipta perwatakan ni? Kita boleh cipta perwatakan itu dengan tiru sahaja perwatakan manusia yang berada di sekeliling kita. Contohnya kita tengok kawan kita, kita perhati dia, tengok dia, perangai dia macam mana. Itulah perwatakan. Kita tiru perwatakan yang ada di sekeliling kita supaya kita dapat menghasilkan watak dalam cerpen tu satu watak yang betul-betul manusia. Penulis ni dia ibarat Tuhan dalam inverted comma yang mencipta wataknya manusia. Jadi dia perlu menghadirkan perwatakan sama dalam sesebuah dalam perwatakan dalam wataknya supaya karyanya nampak real dan nampak lebih menarik. Perwatakan ni contoh yang saya akan bagi, contohnya bila kita buat cerpen. Kita buat cerpen, kita cerita tentang contohnya Hanisah berjalan pulang
dari kedai. Itu watak-watak dia Hanisa. Hanisa berjalan pulang dari kedai. Mungkin tak nampak cantik. Tapi kalau kita tulis dalam tu Hanisah berjalan berlenggang, Hanisah berbaju kebaya merah berjalan berlenggang-lenggang dengan tersenyum simpul berjalan pulang dari kedai. Nampak kan? Kita mencipta perwatakan dalam watak tu, dalam sebaris ayat yang kita cipta itu. Jadi begitulah pentingnya perwatakan. Bina watak, bina juga perwatakan dalam sesebuah karya cerpen kita itu. Latar kita ada beberapa jenis. Ada latar masa. Latar masa ni seperti tu je tahun lah, tahun 1957, tahun 2020. Latar tempat dekat rumah, dekat sekolah. Dalam penulisan cerpen, latar ni penting lah. Tapi latar dia dalam penulisan cerpen ni adalah sangat terhad. Bila kita mengasihkan latar, latar ni ada cakap berkaitan dengan watak. Kita perlu membuat latar yang berkait dengan watak. Contohnya kita buat watak tu orang yang miskin. Jadi kita cipta latar tu sesuai lah dengan wataknya, di pertempatan yang miskin, di kawasan perumahan yang miskin, supaya dia nampak relevan. Dia nampak kena dengan watak yang kita cipta dalam sebuah cerpen tu. Oleh itu, kalau penulis yang baru, jadi buat mencipta latar tu ataupun kita nak buat cerpen tu, biarlah cerpen yang dekat dengan diri kita. Dekat dengan diri kita supaya penceritaan kita nanti tu nampak jadi lebih real, lebih tak nampak janggal lah. Contohnya kalau pelajar UMT ni, dia tahu, kita semua tahu kan, di sini belajar tentang perikanan maritim, tentang penyertaan. Jadi dia dekat dengan suasana tu. Dia boleh buat latar tentang apa yang dia belajar tu. Sebab tu kalau saya sendiri masa mula-mula dulu, sekarang pun saya buat latar yang dekat dengan diri saya. Contohnya kalau perasan dalam cerpen-cerpen saya ada banyak cerita tentang sungai. Sebab apa? Sebab rumah saya di kampung, rumah mak ayah saya, mak abah saya, di depannya sungai. Sungai air terjun yang cantik, yang jernih. Jadi bila saya buat cerpen, saya banyak latarkan tentang ada sungai, ada bukit bukau, kehijauan, kampung, suasana kampung. Sebab itu sesuatu yang saya alami, sesuatu yang saya ada, dan saya boleh cipta latar yang real sebab saya tahu dan saya berada di latar yang saya cipta tu. Namun begitu, bukanlah bermaksud kita tak boleh nak buat latar yang jauh daripada diri kita, sebab kita boleh je berimajinasi. Sekarang kita boleh je merujuk di internet, di Google. Kalau kita nak buat sesuatu cerpen tu, kita nak latar, kita kena rujuk lah. Sebab menulis ni bukan kita boleh main-main. Kita kena buat kajian. Kalau kita nak buat latar tahun zaman Kesultanan Melaka, kita memang tak ada pada masa tu, tapi kita kena baca buku, kita kena kaji bagaimana latar pada masa tersebut. Lagi contoh, saya pernah menulis buku Arya. Buku pertama saya, novel pertama saya adalah novel fantasi. Saya tulis dengan Creative Enterprise. Sebab saya ni bukannya orang yang, masa kita baru mula menulis lah, kita tak tahu latar-latar tentang lain. Jadi bila kita tak tahu tentang latar-latar tempat-tempat lain, kita tak tahu latar kat luar negeri macam mana, saya rasa saya lebih senang buat cerita fantasi. Arya tu cerita fantasi. Cerita yang saya terpengaruh dengan Ahmad Patria Abdullah, penulis fantasi kat Malaysia ni. Jadi saya buat cerita fantasi sebab senang saya nak berimajinasi kan.
Tak perlu nak letakkan latar yang real. Kita letak latar yang ada dalam imajinasi kita. Okey, itu berkenaan dengan latar. Maknanya latar kena tepat dengan watak yang kita hasilkan dalam cerpen tu, supaya dia nampak real dan dia nampak tak kelihatan janggal. Konflik. Kita akan masuk kepada bahagian konflik. Ini seperti yang saudara-saudari dapat tengok, apa yang dimaksudkan dengan konflik. Konflik ni kalau menurut Kamus Dewan, bermaksud perselisihan ataupun pertentangan antara individu, idea dan lain-lain. Dalam sesebuah karya, bukan sekadar cerpen saja, mana-mana karya pun, konflik ni adalah sangat penting. Dialah yang akan menggerakkan cerita tu. Dia diibaratkan sebagai nyawa kepada sesebuah hasil karya itu. Kalau dalam konteks ni kita cakapkan sebuah cerpen tu, tanpa konflik sesebuah karya tu kelihatan hambar. Cuba bayangkan kita baca satu buku, satu cerita yang daripada mula sampai akhirnya tak ada apa-apa pun berlaku. Wataknya tak ada konflik sepanjang jalan cerita, mestilah hambar. Mestilah kita rasa apa benda yang cuba diceritakan oleh pengarang tu. Dia akan menjadi cerita tu hambar. Konflik ni ada banyak yang boleh kita cipta dalam sesebuah cerpen tu. Ada konflik dengan, kita boleh cipta konflik watak dengan diri sendirinya, konflik watak dengan orang lain, cipta konflik watak dengan teknologi, cipta konflik watak dengan alam sekitarnya, konflik watak dengan masyarakatnya. Jadi kita boleh cipta pelbagai-pelbagai konflik lah supaya sebuah cerpen tu menjadi lebih menarik. Cumanya dalam konflik sebuah cerpen tu jangan kita cipta terlalu banyak. Biar satu saja, sebab cerpen pun cerita yang sangat pendek. Jadi kita tidak memerlukan konflik yang panjang ataupun yang banyak konflik. Sebab macam saya cakap tadi, cerpen sangat pendek. Okey, kita seterusnya pergi kepada sudut pandangan. Sudut pandangan atau sudut pandang ni ada, ataupun dipanggil point of view, ada beberapa peringkat ataupun beberapa contohnya, seperti sudut pandangan pertama, sudut pandangan orang ketiga, sudut pandangan orang kedua. Pernah saya mengedit satu hasil novel lah, saya nulis novel. Saya lihat sudut pandangan dia bercampur-campur. Sekejap dia guna sudut pandangan orang pertama, sekejap sudut pandangan orang ketiga. Saya tahu ada setengah karya sastra yang buat begitu, ataupun memang untuk nilai seninya sebuah karya sastra oleh penulis yang mapan. Tapi saya rasa ini penulis baru. Dia menulis bukan dia buat tu atas kesedaran dia. Jadi saya rasa dia salah. Dia salah, tapi tugas editor lah untuk membetulkannya. Okey, sudut pandangan tadi macam sudut pandangan orang pertama. Selalu kita guna aku, saya, I, Ana, gua. Sudut pandangan yang selalu kita guna dalam cerpen. Saya sendiri sangat suka bila saya gunakan sudut pandangan orang pertama. Saya selalu gunakan saya. Ada beberapa cerpen saya gunakan saya. Kata ganti diri itu saya. Saya rasa lebih sopan, lebih dekat dengan pembaca saya, dan lebih senang saya nak mengeluarkan idea saya bila saya gunakan sudut pandangan orang pertama, saya. Sudut pandangan orang ketiga seperti dia, mereka, atau guna nama watak tu Aminah ke, Borhan ke, Kamal ke, dia terbagi kepada dua, ada terbatas, ada serba tahu. Terbatas ni dia tak tahulah, dia tak tahu sampai kedalaman, tapi kalau serba tahu dia boleh tahu sampai kedalaman. Dia tulis dalam sebuah karya tu, dia kata dia boleh tahu apa yang difikirkan oleh watak. Sudut pandangan kedua pula ada sudut pandangan yang jarang-jarang kita gunakan. Agak susah, agak rumit, seperti awak dan engkau tu.
dia agak susah lah. Hanya orang yang betul-betul mahir yang boleh menggunakan sudut pandangan kedua ini. Okey, seterusnya kita akan sampai kepada dialog. Dialog dalam sesebuah karya seperti cerpen, dialog pun penting. Walaupun ada sesetengah cerpen tu dia tak ada dialog, dia hanya ayat pernyataan sahaja daripada mula sampai habis. Tapi tak banyaklah, ada juga yang menggunakan gaya yang macam tu dalam penulisan cerpennya. Dialog ni, bila kita buat dialog, mestilah relevan dengan watak. Kita tak boleh memberikan dialog sewenang-wenangnya kepada watak ciptaan kita. Contohnya kalau saya buat watak seorang, macam saya tulis dekat slide, seorang penerima getah, orang kampung. Watak kita cipta pewatakan macam tu. Kita tak boleh dah buat dialog dia seperti seorang profesor sastra di universiti yang bercakap dengan gaya bahasanya yang dengan pemikiran yang tingginya. Jadi tak sesuai lah dengan wataknya sebagai seorang penulis getah atau orang yang bukan nak cakap penulis getah ni apa tu, tapi watak dia, dialognya tu tak sesuai dengan apa yang diri dia tu. Jadi bila membuat sesuatu dialog tu, kita kena tengok watak yang kita yang bercakap tu. Sebab saya ada juga nampak sepanjang saya mengedit buku ni, ada yang buat dialog yang tak kena dengan watak, tak kena langsung dengan watak. Saya rasa apabila bila dia tak kena dengan watak tu, dia akan menyebabkan sesuatu karya tu jadi tak cantik lah, yang tak kurang bermutu. Selain itu, dialog ni, ini satu-satu perkara saya nak kongsi. Dialog, berkaitan dengan dialog apabila kita buat cerpen. Saya pernah dapat satu hasil karya penulis baru apabila dia buat dialog seperti dalam skrin tu. Dia akan menggunakan perkataan kata daripada mula sampai habis. Contoh, kenapa dengan awak ni? Kata Yusof. Kemudian nanti bila watak lain cakap, kenapa pula awak kata saya macam tu? Kata Yasmin. Yusof pula cakap, awak sakit ke? Kata Yusof. Kata daripada mula sampai habis. Kita kena pandai untuk mencipta dialog. Kita kena tahu bila saya gunakan perkataan kata, soal. Kita mesti boleh gunakan soal, tanya dan macam-macam lagi yang kita boleh. Yang penting kita kena banyak membaca dan melihat hasil karya orang lain supaya kita dapat mengambil pelajaran daripada hasil karya tersebut. Okey, kita sudah habis dengan tubuh sesebuah cerpen. Kita sudah habis dengan tema dan persoalan, watak, latar, plot, cerita, dialog yang perlu ada dalam sesebuah cerpen. Ini saya ceritakan berdasar pengalaman saya dalam menulis cerpen. Tapi saudara-saudari sekalian, apabila kita menulis, tak perlulah ambil sesuatu tu sebagai sesuatu yang sangat perlu. Menulis ni tulis saja dan kita akan dapati benda-benda yang kita nak ada tu ada dalam sebuah tubuh cerpen tu akan ada. Takkan kita nak buat cerpen yang tak ada watak? Takkan kita tak buat cerpen yang tak ada persoalan? Kadang-kadang kita tulis cerpen tapi kita tak tahu itu punya persoalan, itu punya tema. Tulis saja cerpen dan mulakan menulis, jangan takut. Okey, ini untuk bahagian pertama. Kita akan jumpa lagi di bahagian kedua. Saya akan ceritakan yang berkaitan dengan pengalaman saya. Kita akan cerita macam mana nak hantar karya dekat
media, macam mana kita nak jadi penulis, macam mana nak dapatkan idea. Kita akan